Alright, pada mesyuarat FOMC kali ini kadar faedah tidak dinaikkan seperti yang dijangka oleh player-player market. Tetapi satu news yang sebaliknya berlaku di mana FOMC ataupun Federal Reserve telah memberi petunjuk arah pada tahun hadapan iaitu New Year. Okey, kadar faedah bakal diturunkan. Jadi benda ni telah menggemparkan player-player market, telah melemahkan dolar dalam pasaran dan telah mengukuhkan certain pair, especially komoditi. Kalau kita tengok gold mencanak semula menaik ke paras 2000, setakat ni kita tengok dia tengah menaik pada paras $2,037 daripada jatuh pada 1975 seperti yang saya dah jangka pada hari itu. Okey, so dalam video kali ini kita nak bincangkan keseluruhan okey apa yang disampaikan oleh Federal Reserve, ke mana arah gold, ke mana arah pair-pair USD, okey, contohnya macam GBP USD, Euro USD, USD JPY, dan benda ini akan membantu korang memberi vision ke mana arah tuju market dari segi trend. Alright, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Saya Sok Samsul, full-time trader, dan juga saya juga akan memberi perkongsian-perkongsian terkini dari segi fundamental, technical dekat dalam saya punya YouTube channel. Okay, so kalau korang tengok baru-baru ni pada 4 hari lepas lah, tak silap saya telah memberi satu video update untuk market gold. Okay, saya rasa pada hari Ahad tak silap. Di mana gold ada junam, okey, sampai ke paras 1975. Jadi rezekilah siapa yang ada ambil order sell ke and scalping ke ataupun swing ke dalam beberapa hari, mungkin dapat dalam 500 pips lebih lah. Okey, so rezeki. Sebab tu korang kena terus follow saya dekat dalam YouTube channel saya ni, okey, supaya korang dapat update-update terkini. So untuk video kali ni kita nak bincangkan pasal mesyuarat yang telah dikeluarkan oleh Federal Reserve baru-baru ni. Okey, pada 14 Disember lah 14 Disember 3 pagi, iaitu mesyuarat FOMC. Kadar faedah dikekalkan seperti dijangkakan, tetapi apa yang tak dijangka adalah okey, statement yang dikeluarkan pada mesyuarat tu 3:30 pagi tu 14 Disember tu, okey, Federal Reserve okey memberi hint, memberi sesuatu yang tidak disangka, di mana okey, hint at 3 cuts in 2024. Maksudnya tiga pemotongan ataupun tiga penurunan kadar faedah pada tahun 2024 telah disebut okey oleh Jeremy Powell itu sendiri, okey, sebab dia rasa inflasi sedang menurun, okey, jadi benda ni akan menyokong untuk tidak lagi nak menaikkan kadar faedah. So dia tak perlu lagi lah tak perlu lagi untuk menaikkan kadar faedah. Inflasi tengah menurun, okey, jadi dia pun ada memberi beberapa update lah memberi beberapa update pasal interest rate, dan dia juga cakap kita tidak akan ada kemelesetan ekonomi. Fed doesn't need a recession to cut rates. Okay, so dia cakap kita tak perlu ada kemelesetan ekonomi baru kita nak membuat pemotongan ataupun penurunan kadar faedah. Sebab bila kadar faedah diturunkan, okay, pinjaman akan menjadi murah. Lepas tu kita boleh nampak demand untuk dolar berkurangan. Sebab apa? Sebab bila terlalu banyak sangat duit dekat dalam pasaran, okey, demand akan berkurangan lah. So pinjaman akan jadi murah, siapa-siapa je boleh pinjam, okey. So memang, tapi benda ni belum ditetapkan lagi lah. Dia memberi hint saja pada tahun 2024 dia akan ada 3 kali membuat penurunan kadar faedah. Bila tu kita tak tahu, kita kena tunggu untuk tahun depan. So apa yang kita boleh tengok dekat sini selepas Federal Reserve berucap ni, kita boleh nampak iaitu uh, iaitu gold, okay, especially kalau kita tengok gold dekat sini, okay, mencanak menaik daripada kawasan 1975 ni kalau korang tengok, okay, which is salah satu support juga. Sebelum ni dia buat support dekat sini, support, and then daripada pada 1975 dia mencanak menaik. So berapa pips anggaran kalau kita tengok dekat sini, lebih kurang dalam 600 pips lebih lah dia balas balik. Jadi adakah sekarang ni gold akan terus menaik? Dia akan pecah high dia yang telah dia buat pada baru-baru ni dekat kawasan
2000 berapa ni, 2148 dia akan naik 3000. So benda tu agak complicated sikit sebab gold dia tak akan menaik macam tu. Okay, so baru-baru ni dia pun menaik pun adalah disebabkan oleh beberapa news, beberapa event, okay, geopolitik, okay, demand untuk melemahkan dolar, menguatkan gold, okay. So mungkin kita boleh dapat satu retracement lah. Saya rasa kita mungkin boleh dapat satu retracement mungkin ke kawasan 2060, 2088 sebelum dia sambung turun. Mungkin kita boleh dapat satu pattern lah. Anggaran saya mungkin kita boleh dapat satu pattern double top, okay, sebelum gold turun, okay. So kita tahu bila US dollar lemah, dia akan membuatkan gold kuat. Tapi pada masa yang sama, okey, bila kadar faedah diturunkan, ada kemungkinan juga untuk gold menaik, okey, tapi dia mungkin agak terhad lah, mungkin agak terhad. So bila orang tak boleh nak simpan, bila disimpan duit dalam bank, contohnya disimpan duit, dia akan dapat dividen dengan 5.5% dekat US. So bila kadar faedah diturunkan, orang mungkin akan alihkan duit orang tu pergi ke komoditi ataupun aset-aset yang berisiko. Contohnya oil, okay. Contohnya macam GBP USD, Euro USD, okay. Risk appetite kita panggil benda ni. Sebab apa? Sebab untuk nak mendapatkan kepulangan yang tinggi lah. So dari segi daily, kalau kita tengok gold ni, saya rasa mungkin tahun ni dia boleh habiskan dia punya nilai dia dekat $2,000 insyaAllah, kalau dia masih lagi kekal untuk menaik. Sebab kalau kita tengok dari segi H4 ni pun, okay, kita ada satu kawasan resisten dekat 2039. So ada kata kalau dari structure intraday time frame, H4 ni adalah intraday time frame. Ada kata kalau kita dapat satu candle bullish yang dapat pecah dan close atas kawasan 2040 ni dari segi H4, saya rasa benda tu akan membuatkan untuk gold, okay, sambung menaik. Okay, mungkin kat sini kita boleh dapat retracement, alright, dari segi short term punya time frame. Mungkin kita boleh naik sampai ke kawasan 2080, 2080 lebih. Jap, saya bawa ke sini sikit. Okay, so kalau kita tengok kat sini H4, kita ada intraday, kita ada wick dekat sini. Ni adalah wick rejection. Tapi saya suka ambil daripada body. So untuk pemain-pemain ataupun siapa-siapa rasa yang nak macam dapat swing setup, sell ke apa kan, korang boleh usah-usah dekat sini. Okay, apa korang kena tunggu adalah mungkin kalau kita dapat break atas kawasan 2040, which is kita boleh nampak ada kawasan resistance yang strong 3 kali. H4 reject intraday time frame, bermaksud ada tekanan untuk nak sell dekat situ. Tapi kalau kita dapat break atas kawasan situ, saya rasa kita automatically, okay, insyaAllah dengan clean candle yang di sebelah kiri ni, kita boleh expectkan untuk dia naik sampai ke kawasan 2088, 2081. Tapi walaupun kita dah sampai ke kawasan situ, kita perlukan confirmation. Contohnya kita kena dapatkan satu candle bearish, H4 at least close dekat situ untuk mungkin dia sambung turun dan mungkin kita boleh dapat pattern double top dekat sini. First top, second top, okay. Dan kita boleh expectkan dia turun lah, okay. So penurunan untuk gold memang agak macam less ideal buat masa sekarang ni sebab kelemahan dolar boleh menguatkan gold. Okay, tapi saya rasa gold takkanlah menaik sampai $3,000, $4,000 dalam masa yang terlalu singkat ni. Okay, so we'll see macam mana keadaan. Kita boleh ada buy setup dekat sini. Andai kata kalau kita dapat tengok harga break atas kawasan 2040, which is kita boleh naik sampai ke kawasan at least 2080, lebih kurang kita ada 400 pip, which is satu setup buy yang cantik yang boleh memberi keuntungan kepada korang. So ini adalah idea saya lah, saya punya perkongsian. Okay, and then mungkin daripada kawasan 2080 tu korang boleh balas sell balik, okay, which is korang boleh dapat, kalau cantik korang boleh dapat dalam 1000 pips lebih sebab ni adalah setup swing long term punya setup. Okay,
Tetapi kalau benda-benda ni, ini semua adalah perkongsian, ni semua adalah saya punya ideal mana market nak pergi, sebab korang kena tahu dalam market ni dia more kepada probability, kebarangkalian adakah dia nak menaik, dia nak menurun. Yang mana tinggi itu kita kena tengok daripada kita punya technical analysis, okay? So dari segi sell pula, andai kata kalau dia tak menaik, dia tak break kawasan 2040, okay? Yes, kalau dia tak break, dia ada kemungkinan untuk dia reject dekat sini. 2040 ni boleh jadi satu kawasan resistant yang strong. Buat masa ni kalau kita tengok, sebelum ni kawasan sini pernah jadi support, support, support. Okay, dan dia boleh jadi satu kawasan resistant dekat sini. Dia pernah jadi sekali, dua kali, tiga kali candle reject, tinggalkan wick. Jadi kali keempat dia reject, saya rasa ini boleh membuatkan goal untuk sambung turun at least sampai ke kawasan 1975, which is kalau korang tengok daripada kawasan 2040, korang akan ada lebih kurang dalam 600 pips. Okay, so 600 pips ni ideally memang satu pergerakan yang sangat-sangat logik untuk goal lah. Kalau 600 pips tu, kalau market cantik dalam seminggu tu dia boleh sampai, tak ada masalah. Tapi korang kena ingat, kita dah berada di pertengahan bulan Disember, penghujung tahun 2023, sebab minggu depan kita ada satu minggu lagi untuk market settle apa semua. Minggu seterusnya, minggu terakhir untuk bulan Disember untuk tahun 2023, kita akan ada Christmas, kita akan ada New Year. Jadi player-player market, jerung-jerung market akan slow down diorang punya aliran keluar masuk pasaran dalam forex. Benda ni akan membuatkan mungkin pasaran forex agak slow sikit, okay? Dan mungkin pada tahun 2024 baru dia akan start laju lah, okay? So kalau kita dapat rejection dekat kawasan 2040, which is korang boleh dapat satu sell yang cantik, akan ada lebih kurang dalam 600 pips, target sampai 1975, okay? So which is lagi kalau cantik, kalau dia drop mungkin korang boleh dapat sampai 1937. So let's see macam mana, adakah dia nak menaik dulu sampai 2080, 2088 and then baru turun. Okay, saya nak lebih kurang setup macam ni lah, sebab kita boleh dapat satu setup sell yang cantik. Tapi kalau dia buat rejection kat sini, which is kita juga boleh terus sell. Okay, so ideally ini adalah perkembangan untuk gold. Jadi korang yang tengah tengok ni, kalau korang ada soalan apa-apa nak tanya berkaitan untuk setup gold yang saya sharekan ni, okay, insyaAllah lah boleh katakan 70-80% accurate. Okay, tapi kemungkinan tak jadi pun ada juga, sebab kat sini saya menunjukkan 3 probability. Kita ulang balik, yang probability pertama adalah dia break ke atas 2040, retest untuk korang buy, target sampai 2080. Ni adalah probability yang pertama. Probability yang kedua adalah dia reject. Okay, dia reject kawasan 2040 and then dia continue push ke bawah 1975, 1937, setup sell. Yang ketiga adalah mungkin kalau korang terlepas buy dekat sini, korang boleh tunggu untuk dia naik sampai 2080 and then korang sell untuk dia turun. So andai kata ini adalah first setup, ni adalah second setup, ni adalah third setup. Tapi saya juga akan update lah dari masa ke semasa ke mana arah tuju market gold untuk peminat setia gold. Okay, so ni untuk gold. Kalau ada soalan, tinggal di ruangan komen di bawah. InsyaAllah saya akan baca. So Euro USD saya rasa kita more kepada uptrend sekarang ni, okay, sebab dengan dolar yang lemah, okay, dolar yang lemah ni akan membuatkan Euro USD untuk menaik, okay, dari segi long term, sebab European Central Bank, okay, ECB adalah European Central Bank, tidak lagi membuat apa-apa petanda, menunjukkan apa-apa petanda untuk dia nak membuat penurunan kadar faedah. Okey, dia berbeza. Kalau Fed dia dah membuat petanda, dia dah memberitahu market yang dia akan membuat penurunan kadar faedah, dolar akan lemah, Euro USD akan kuat. Okey, Euro USD akan kuat. Jadi kalau kita dapat break kawasan 1.09 ataupun 1.01 ni dari segi technical ni, saya rasa kita akan continue untuk menaik lah Euro USD. Sama juga untuk GBP USD, sebab kalau kita tengok semalam, okay, sorry, pada bila Sekejap. Saya rasa semalam malam. Okey, semalam iaitu pada 14 Disember juga. Hari ini 15 Disember, semalam 14 Disember, GBP, okey, iaitu Bank of England telah
ngekalkan kadar faedah, tapi diorang bersentimen sedikit hawkish di mana diorang memberitahu dia tidak lagi memikirkan untuk nak membuat penurunan kadar faedah. So itu adalah satu bahasa yang berbeza daripada Federal Reserve. Federal Reserve dia telah memberitahu yang dia nak membuat penurunan kadar faedah pada tahun 2024. Bank of England semalam mengatakan dia tidak lagi memikirkan, okey, dia belum lagi nak fikir pasal nak membuat penurunan kadar faedah. Jadi GBP mungkin akan kuat lah. GBP USD kalau kita tengok dekat daily time frame, kita ada satu structure iaitu dekat kawasan 1.28 daily punya resistance. So ya, kalau kita dapat break kawasan situ, kita boleh push up mungkin sampai 1.29 So pound yen pula, USD JPY kita boleh nampak sekarang ni tengah menurun. Okey, tapi kita akan ada satu support yang kuat. So untuk GBP USD JPY ni dia sedikit berbeza. Kadar faedah untuk JPY belum lagi dinaikkan, tetapi saya dah boleh tengok, saya dah baca macam ada petanda-petanda untuk Bank of Japan bakal akan menaikkan kadar faedah pada tahun 2024. Bila kita tak tahu. Pada tahun 2024 ni macam adalah sedikit kebarangkalian probability untuk Bank of Japan menaikkan kadar faedah. Jadi kalau Bank of Japan menaikkan kadar faedah, Federal Reserve menurunkan kadar faedah, ini adalah kita panggil dia differentiation currency. Bermaksud satu currency akan melemah, satu currency akan menguat, di mana kita boleh dapat tengok mungkin kita akan dapat satu perubahan trend lah. Okay, which is lepas ni mungkin USD JPY kita boleh nampak mungkin akan ada downtrend. So ni persediaan-persediaan okay untuk korang, alright. Untuk pair-pair macam ni korang boleh membuat persediaan. Apa-apa pun update yang saya nak sampaikan adalah terhadap gold. So korang kalau ada soalan, korang boleh mention di ruangan komen ni. Apa pendapat korang untuk gold? Adakah gold akan sampai paras 3,000 pada tahun 2024? Ataupun macam saya cakap, apa mungkin naik sampai 2080, lepas tu kita dapat satu setup sell yang cantik. Okay? So take care. Have a nice weekend. Hari ini adalah Jumaat. InsyaAllah mungkin minggu depan baru saya akan update lagi untuk apa-apa sebarangan pergerakan market ataupun ilmu-ilmu yang baru. So jangan lupa untuk subscribe video saya ni, okay, like, subscribe channel saya dan sharekan kepada kawan-kawan untuk dapatkan ilmu-ilmu terkini tentang trading. So itu saja untuk hari ini. Take care. Assalamualaikum dan salam sejahtera.